الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah walaupun dengan sepatah perkataan, maka sia-sialah pahala jemaatnya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghaniyil hamid. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita semua berusaha bersungguh-sungguh untuk mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan diri daripada segala tegahannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmah, menyimbah barakah dan memberi pengampunan serta menjauhkan musibah daripada kita. Pada hari ini mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk kesetiaan kepada raja dan negara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kepimpinan adalah satu perkara yang amat diambil berat oleh Islam dalam semua peringkat kehidupan, apatah lagi dalam sebuah negara. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan pemilihan pemimpin negara bagi menguruskan hal ehwal Islam dan melaksanakan kemaslahatannya, serta menjamin seluruh rakyat jelata yang bernaung di bawah kepimpinannya hidup dengan aman dan sejahtera. Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih dalam kitabnya Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad berkata, Ad-dinu ussun was-sultanu harisun wama ussalahu famahdumun wama la harisa lahu fadai'. Maksudnya, agama itu adalah asasnya, sedangkan pemerintah sebagai pengawalnya. Apa yang tidak ada asasnya nescaya boleh membawa keruntuhan, dan apa yang tidak ada pengawalnya akan menjadi hilang. Ibnu Khaldun rahmatullahi alaih dalam kitabnya Al-Muqaddimah juga menegaskan, melantik pemimpin adalah wajib, dan kewajiban tersebut dapat diketahui dalam syarak dengan ijma' para sahabat dan tabi'in. Kerana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya baginda, mereka bersegera memberi taat setia kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menyerahkan kepadanya urusan mereka. Demikianlah pada setiap zaman, dan perkara ini telah tetap sebagai ijma' yang menunjukkan kewajipan melantik pemimpin. Bagi negara kita,
Malaysia yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan, di mana Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dilantik sebagai Ketua Negara. Kuasa yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara meliputi peranan dan tanggungjawab Baginda dalam urusan dunia dan juga urusan agama sebagai Ketua Agama Islam. Kita amat bersyukur kerana Baginda selaku Ketua Negara telah bertindak memelihara keselamatan agama, negara dan rakyat daripada segala bentuk ancaman yang boleh memudaratkan serta telah berjaya mewujudkan kesepaduan dan keharmonian dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyah menjelaskan bahawa di antara tanggungjawab sultan atau pemerintah dalam urusan pentadbiran negara adalah menjaga keselamatan agama, negara dan rakyatnya daripada segala bentuk ancaman yang boleh memudaratkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berkaitan hal ini, ketika negara kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang mengancam kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan negara serta rakyat, yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Negara telah melaksanakan tanggungjawab Baginda berdasarkan kepada Fasal 1 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan dengan mengeluarkan satu proklamasi darurat secara khusus untuk Sarawak untuk menggantung pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri bagi menghalang daripada terus merebaknya wabak COVID-19 jika pilihan raya umum diadakan. Proklamasi ini meliputi seluruh negeri Sarawak mulai 2 Ogos 2021 hingga 2 Februari 2022. Tindakan ini adalah selari dengan tanggungjawab pemimpin bagi menjaga maslahah dan kepentingan negara dan rakyat yang dipimpinnya, seperti yang dinyatakan oleh kaedah fiqh, tasarruful imami ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Maksudnya, polisi dan tindakan pemerintah mestilah tertakluk kepada maslahah terhadap rakyat. Maslahah menurut Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih dalam kitabnya Al-Mustafa min al-ilmi al-usul ialah mendatangkan manfaat dan menghalang kemudaratan. Justru apa sahaja perkara yang memberikan kebaikan dan manfaat kepada manusia, serta dalam masa yang sama ia menghalang keburukan dan kemudaratan ke atas diri mereka, adalah dianggap sebagai maslahah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya peranan yang di-Pertuan Agong tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik sekiranya kita sebagai rakyat tidak memberikan kerjasama dan tidak menjalankan hak dan tanggungjawab sebagai rakyat dengan ketaatan. Ketaatan inilah yang dituntut daripada kita melalui prinsip rukun negara yang berbunyi kesetiaan kepada raja dan negara. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap orang Islam wajib mendengar dan mentaati dalam perkara yang dia sukai dan perkara yang dia benci, kecuali dia diperintah melakukan maksiat, maka dia tidak boleh mendengar atau taat. Jadi, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita wajib mentaati pemimpin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yaitu orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yaitu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pengajaran atau ibrah yang boleh kita ambil daripada khutbah pada hari ini, antaranya ialah pertama, pemilihan pemimpin negara bagi menguruskan hal ehwal Islam dan melaksanakan kemaslahatannya, serta menjamin seluruh rakyat jelata yang bernaung di bawah kepimpinannya hidup dengan aman dan sejahtera adalah wajib. Kedua, semua usaha dan pendekatan yang diambil oleh pihak berkuasa, termasuklah proklamasi darurat oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, adalah atas dasar maslahah untuk negara dan rakyat. Ketiga, umat Islam di Malaysia umumnya dan di Sarawak khasnya hendaklah taat kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua kerajaan, selari dengan nas Al-Quran dan hadis, serta prinsip dalam rukun negara, yaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وادم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف العبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع المل والحلم والحكمة والهكم وترجمان لسان الكدم سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berdasarkan kepada statistik untuk tempoh 1 hingga 12 Ogos 2021, kumpulan umur 18 tahun hingga 60 tahun adalah golongan paling ramai yang dijangkiti virus COVID-19, iaitu 61.11%. 4,752 orang, manakala 10.7%, 832 orang dalam lingkungan umur 6 tahun ke bawah. 9.94%, iaitu seramai 773 orang dalam lingkungan umur 7 hingga 12 tahun, dan 746 orang, iaitu 9.59% daripada kumpulan umur 61 tahun ke atas. Selain itu, virus COVID-19 varian Delta juga dilaporkan boleh menular melalui bawaan udara atau airborne. Justeru, khatib ingin berpesan kepada sidang jemaah sekalian agar sentiasa mematuhi garis panduan dan SOP pencegahan penularan wabak COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Teruskanlah memohon keampunan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat segera wabak ini. Bagi yang telah mendaftar dan mendapat janji temu suntikan vaksin COVID-19, pastikan anda hadir ke pusat pemberian vaksin PPV pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Manakala bagi yang belum mendaftar pula, segeralah berbuat demikian sebagai ikhtiar kita untuk menyekat penularan wabak berbahaya ini di samping mencapai tahap imuniti berkelompok. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayahmu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kabulkanlah doa kami, terimalah segala amal ibadah dan ketaatan kami kepadamu. Ya Allah, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan hati kami. Limpahkanlah ke atas kami nikmat kesihatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19. Menangkanlah kami dalam memeranginya. Allahumma shfina wa shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ja'alhu tahuran lahum warfa' manzilatahum wa abdilhum min ba'dil marad sihhah wa min ba'dil bala'i afiyah. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله. وجهت وجهي لذاته إن صلاتي ونسكي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام عليكم السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أجرنا من النار واسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. تحسنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء اصرف عنا البلاء والوباء اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم.